Assalamualaikum, saya Daniel Wais Kalish. Saya adalah founder kepada Carls. Okey, so kepakaran Carls adalah membantu wanita berhijab, khususnya yang ada masalah smelly hair syndrome, supaya mereka dapat mengatasi masalah rimas, panas dan berbau ketika berhijab. Okey, so what is Carls sebenarnya? Okey, Carls adalah satu brand yang melahirkan satu produk iaitu Anggun. So Anggun ini adalah hair and hijab perfume treatment. So okay, you all pernah tak ada dalam satu situation ni, you all imagine yang korang pakai tudung lebih daripada 12 jam and then korang akan rasa start rimas, so akan start stres, rimas, panas, gatal, and korang dari situ sebenarnya dia akan affect everything. So sebenarnya bukan sahaja you punya career, bukan sahaja you punya life, and then dia akan affect segala-galanya, termasuk relationship you. So benda tu sebenarnya sangat-sangat penting. And the most important thing adalah your first impression. Okay, so pernah tak you bayang one day kalau you pergi kerja tapi tiba-tiba bila you tengah borak dengan orang tu akan tarik satu bau yang nafas panjang. Okay, so kalau let's say kalau you ada macam tu, katakanlah dia tarik nafas panjang, bau wangi, tak apalah, Alhamdulillah, you okay. Tapi let's say kalau sebenarnya dia tarik bau tu, bau kepala you yang sangat busuk, so what is first impression dia dekat you? Okay lah, you imagine lah, let's say katakanlah your first impression untuk you target interview. Okay, so katakanlah you nak pergi interview tapi you punya bakal bos tu dah chop you sebagai busuk, all kepala busuk. Can you imagine that? So macam mana you punya, orang kata, you punya scoring and you punya first impression lah dalam interview. So you rasa ada ke orang nak ambil you bekerja kalau first impressionnya dah busuk? Kalau bos mesti dia akan ambil yang okay, and then mesti dia akan cari yang baik untuk tarik dia punya customer yang lain. So that is first impression kalau interview. First impression sangat-sangat penting. Okay, so sebelum tu kalau saya ada upah sikit malam ni, kita akan live free. So saya akan bagi tips ni for free, tapi saya nak upah. So upah dia, boleh ke kalau korang ada kenal mana-mana kawan ataupun sesiapa yang ada masalah smelly hair syndrome, ataupun ada masalah rambut gatal, rambut gugur, and then rimas, busuk, so korang boleh tag dekat dia, ataupun korang boleh share video ni, ataupun korang boleh bagi tahu kat diorang, sebab mungkin benda ni untuk siapa ada masalah ni dia akan rasa malu. So lagi-lagi Malaysian lah, sangat-sangat sensitif kalau bau kepala, bau badan ni. So diorang akan malu untuk tanya and discuss, ataupun orang selalunya benda tak elok ni dia tak akan tegur you depan-depan. Diorang suka lagi tegur ataupun cakap belakang or kutuk you. So beware lah. I harap siapa yang ada masalah ni tak akan sampai ke situ. So if you share, bagi manfaat dekat orang, insyaAllah benda ni bermanfaat untuk dia, and saya sekolahkan dia melalui this video lah. Okay, so first tip saya, macam mana kita nak bagi, macam mana kita nak detect ataupun kita nak check smelly hair syndrome ni. Okay, benda ni sangat senang and simple, and the best part is benda ni free. Okay, so bila benda ni free, anytime you boleh buat. Okay, dia nampak macam tak bermoral dibuat, tapi trust me, dia sangat-sangat senang. So cara dia macam ni, you ambil jari you, tangan, and then you gosok dekat rambut you sampai you puas hati. Then after you gosok, then you bau. Okay,
So kalau you dah bau, okay, dia sebenarnya ada dua lah. Satu natural bau yang you punya bau sendiri, and satu lagi bau busuk. So dia boleh beza lah benda tu. So setiap manusia dia akan ada satu bau, and then bau badan dia yang natural, ataupun dia dah go to yang busuk. So kat situ you dah boleh detect macam mana. So that is my first tips lah. Okay. Alright, so hari ni saya nak bagi tahu, sebenarnya this is my first live video. So start daripada hari ni saya nak buat challenge kat diri saya sendiri, iaitu 7 hari minimum 7 minit untuk buat live. So kita tengoklah so saya boleh konsisten ataupun tak. Kalau korang boleh support saya dan support saya buat live, ataupun korang boleh bagi the best feedback, insyaAllah saya akan stay buat live ni untuk bagi tips dekat ramai orang lagi. So that is our mission lah, untuk bantu golongan wanita berhijab yang ada masalah kulit kepala, rambut, busuk and rimas bila pakai tudung, supaya diorang boleh dapat solution. Okay, so sebenarnya benda curls ni tercipta, sebenarnya saya sendiri pernah ada masalah smelly hair syndrome. Smelly hair syndrome ni saya ada dulu. Okay, macam saya jenis rambut yang tebal. So time tu saya nak simpan rambut panjang lah kan. So bila time tu dah 3 bulan simpan rambut panjang, and then rambut saya jenis tebal. So bila orang rambut tebal ni, dia tak terjurai tau. Tapi dia kembang macam afro dulu, dan lama-lama baru dia terjurai. Okay, so the problem is untuk orang rambut tebal ni, dia akan lebih cepat berpeluh and then cepat rimas. Okay, so ada one time tu saya pernah kena smelly hair syndrome, and bila you salit di tepi, you akan bau busuk tu. So itu satu isu yang sangat concern lah. Okay, kalau you jumpa orang ke, and then bila I ada masalah tu, nak jumpa orang ataupun nak bercakap dengan orang sangat-sangatlah malu. Lagi bila you nak bersukan, trust me, dia akan affect you punya life, affect punya career, affect punya performance kerja, and you punya relationship pun mungkin akan terjejas. Alright. Okay, so kita pergi kepada second tips. Okay, so bila kita dah boleh detect kita ni ada smelly hair syndrome atau tak, and then bila kita dah tahu kita ada, and then kita kena kenal dulu apa punca smelly hair syndrome. Okay, so siapa yang baru masuk live ni boleh komen ataupun share dekat siapa yang kawan-kawan korang, ataupun korang boleh komen cakap korang daripada mana. Mungkin saya boleh tengok sekali and kita boleh borak-borak sikit kan. Wah, hari ni kita ada 6 orang live. So alhamdulillah korang support saya. Oh, dah 7 dah. Okay, so second tip is punca rambut boleh jadi punca smelly hair syndrome. Okay, punca smelly hair syndrome ni dia sebenarnya 3 benda ni sebenarnya yang punca jadi smelly hair syndrome. First adalah minyak rambut, minyak kulit rambut you, sebum, and then yeast dekat kepala you. Bila you dah berpeluh, dia akan ada macam yeast, and last kali sel kulit mati. So 3 benda ni kalau you tak jaga, benda ni yang buatkan kepala you sangat-sangat busuk, and sampai busuk tu sampai ada orang bau macam susu basi. So memang I hope siapa yang ada masalah ni, you boleh you tak ada sampai that stage lah. Sangat kesian lah kalau macam tu. Okay, so that is my second tips. Okay, tips ketiga. Okay, setiap orang, kebanyakannya orang akan shampoo lah. So ada setengah orang dia suka shampoo sampai satu hari 4 kali. So itu bukan cukup, tapi itu dah terlebih cukup. So kita kena basuh rambut ataupun shampoo rambut dengan cukup. Maksudnya dinasihatkan 1 hari ataupun 2 hari 1 kali. So dia pun bergantung kepada jenis kulit kepala dan jenis rambut juga. So kalau rambut you jenis nipis,
dia lagi senang berminyak. So minyak tu dia akan overflow, dia akan create satu benda yang bau yang sangat tak best, and you pun akan start belengas. So bila you pakai tudung dengan berminyak and berbau, so can you imagine, cuba you imagine lah, bila you dah pakai tudung dalam keadaan tu, lepas tu you nak berdepan dengan orang untuk kerja, kalau let's say you ada meeting, kalau you nak pergi jumpa orang, so macam mana you nak face macam tu. Okay, so itu tips ketiga. Dan tips keempat adalah sweaty hair. Okay, sweaty hair ni kebanyakannya berlaku kepada perempuan, dan lelaki ada juga yang jenis kuat berpeluh, tapi kebanyakannya perempuan akan dapat lebih ataupun akan lebih senang untuk berpeluh. Sebab apa? Perempuan berhijab ni dia lagi tertutup, and kulit kepala kita ni akan lagi susah untuk bernafas. So bila susah bernafas, dia akan keluarkan peluh. So bila ada peluh, so kat situlah akan ada bakteria. So bakteria itulah yang buat bau busuk. Bakteria lepas tu dia dah campur dengan you punya minyak, dengan you punya sel kulit mati. So can you imagine bau apa yang akan keluar? Okay. So itu adalah tips keempat lah. Alright. So sebelum tu boleh ke korang share ataupun komen dekat mana ataupun dari mana. Sekejap saya tengok ada korang boleh send join broadcast. Okay, so kalau korang ada apa-apa soalan tentang smelly hair syndrome ni, korang boleh komen, ataupun korang ada soalan tentang rambut, insyaAllah apa yang saya tahu saya akan share or bagi tips, ataupun korang boleh share dekat kawan-kawan korang untuk beri manfaat. Sebab apa? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. So sikit pun benda yang free ni kita boleh buat dengan senang, mungkin kita boleh jadi sebaik-baik manusia, insyaAllah. Okay, yang kelima. So benda ni ramai orang tak kisah, ataupun kadang-kadang ramai orang yang tak tahu sebenarnya pencemaran udara ataupun air pollution adalah satu sebab ataupun satu punca yang boleh buatkan kepala you berbau ataupun you punya smelly hair syndrome tu makin teruk. Okay, so sebab bila bila kepala you dah berminyak, and then asap rokok, asap kereta, asap kilang, dia akan ada compound tu akan masuk dekat you punya minyak, and then bila dah bercampur, bila diorang dah combine, so diorang akan start bau yang sangat-sangat busuk. So kalau you all tak percaya, you tak payah pergi jauh lah, pergi dekat kereta tu, pergi kat muncung exhaust, start engine, you letak kepala you kat situ, and then you pergi suruh orang bau. Confirm bau dia sangat-sangat busuk. And nak sabun pun susah. Okay, tips ke-6 adalah hormon stres and hormon tak stabil. So stres and hormon tak stabil ni sangat berkait rapat. Sebab apa? Okay, bila you stress, you punya hormon tak stabil. So hormon yang menghasilkan androgen, kalau tak silap saya, androgen ni lah yang mengawal you punya kulit kepala punya minyak. So bila hormon tak stabil, so dia akan produce lebih banyak lagi minyak, and then dekat situlah dia akan overflow dekat you punya kepala. So kat situlah akan start berminyak, selerak. Okay, so kalau boleh janganlah stress ataupun reduce your stress, and sebab kita nak kena control kita punya hormon untuk kurangkan smelly hair syndrome. Okay, yang ketujuh. Yang ketujuh ni adalah diet lah. So pemakanan kita. So sebenarnya pemakanan kita ni ramai orang ingat dia akan efek dekat bau badan je, tapi sebenarnya kat kepala kita pun dia akan mengeluarkan bau yang apa kita makan juga. So lagi-lagi makanan yang apa orang kata, yang
pungentnya smell lah, yang bau dia kuat. So kalau tak percaya, korang boleh try bawang ataupun bawang putih, korang makan and then tunggu beberapa jam, korang boleh suruh orang lain bau kepala. Bau tak bawang. Alright. So itu adalah 7 ataupun 7 tips ataupun berkenaan dengan smelly hair syndrome. Okay. So ada apa-apa soalan tak? Ataupun korang nak tanya ke tentang ni? Ke tak ada orang komen? Sebab kalau ada komen tak? Okay. Okay, so hari ni saya rasa saya dah nak end live ni. Tapi saya ada nak tanya, kalau korang ada isu tentang masalah rambut ataupun korang ada isu tentang apa nak ni, korang boleh just komen kalau nak tahu apa masalah rambut yang korang akan ada. So saya boleh bagi tips. And then esok saya akan sharekan dekat korang macam mana kita nak gunakan anggun. So this is anggun lah. Okay, Assalamualaikum. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kalau ada apa-apa boleh komen dekat bawah dan share kat kawan korang, tag and bagi manfaat dekat orang. InsyaAllah. Assalamualaikum.